الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan pertolongannya kita dapat pada malam ini hadir. Walaupun masih lagi di dalam suasana masyarakat menyambut hari raya, tapi kita tak ada ruang dan peluang ni, ada kekosongan, ada waktu yang diberikan, kita isi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita perolehi pada malam ini dapat kita manfaatkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Masih lagi berkisar berhubung dengan zikir ataupun ucapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita di masjid ini membincangkan 4 kalimah ataupun 4 zikir yang ringan di lidah tetapi besar fadilatnya dan juga khasiat keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang membacanya, beramal dengannya dan sering menyebut, membasahkan lidah dengan 4 kalimah ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan kita walaupun berada pada bulan Syawal, selepas daripada kita menyambut Ramadan, hendaklah kita meneruskan konsistensi dan kesinambungan ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita banyak berzikir. Jadi dalam bulan Syawal ini kita meneruskan zikir-zikir yang telah kita mulakan di dalam bulan Ramadan. Dalam kesibukan dan juga dalam kegairahan kita menyambut hari raya ni, jangan kita lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi untuk ingatan saya dan tuan-tuan juga, dalam musim-musim perayaan ini kita kerap berkunjung atau berziarah daripada rumah ke rumah yang lain. Jadi bila kita pergi rumah ke rumah ini, kita ziarah, bertemu sanak saudara, rakan-rakan, sepatutnya kita menjadikan zikrullah sebagai teman rapat kita. Umpamanya bila kita pergi satu-satu rumah, kan, kita tengok rumah yang cantik, makanan yang sedap, enak, ataupun kita tengok benda-benda yang menakjubkan, benda-benda yang memberikan suatu perasaan keterujaan, kita nak sebut apa? Kadang-kadang bila kita makan tu kita kata sedap, kan? Kita puji masakan itu. Tetapi jarang kita nak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini agak kurang menjadi budaya di dalam masyarakat kita, kan? Sebab dalam masyarakat kita, alangkah eloknya sebelum dia memuji masakan ke, pakaian ke, apa-apa nikmat yang dia tengok, sebut Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, kan? Dia sebut dulu zikir, kemudian dia boleh puji. Tengok pakaian cantik, Masya Allah, cantik baju, Masya Allah, sedap makanan, kan? Subhanallah, cantik rumah. Supaya kita menyedari bahawa
nikmat yang diperolehi oleh kita ini hakikatnya dia milik Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita baca di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati adanya apa yang disebut dengan al-ain, sihir ataupun penyakit yang datang daripada pandangan mata, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ainu haqq. Yang dikatakan ain itu benar. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan apa? Salah satu cara untuk kita menangkal, perkataan yang kita guna, salah satu cara untuk kita melindungi diri kita dan keluarga kita daripada terkena ain adalah dengan kita menyebut subhanallah, masya Allah. Kita menyebut kalimah-kalimah zikir, terutamanya subhanallah. Sebab apabila kita menyandarkan perkara itu kepada Allah Azza wa Jal, dia akan melindungi orang ataupun nikmat yang kita lihat itu daripada al-ain, terkena ain. Apatah lagi sekarang ni dalam media-media sosial kita berkongsi kegembiraan, kita berkongsi keseronokan, gambar-gambar makanan, pakaian kita menyambut hari raya di Facebook, Instagram sebagai menzahirkan nikmat kepada Allah. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Tuan-tuan tangkap gambar makanan, tangkap gambar baju raya, abang kata pakai baju cantik, Allah suka. Allah suka melihat nikmat yang dia berikan itu dizahirkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi SAW dia pernah melihat seorang lelaki berpakaian kusut masai, berpakaian selekeh. Nabi SAW tanya kepada lelaki ini, adakah engkau mempunyai harta? Dia kata na'am, dia kata ada harta. Min ain? Nabi kata daripada mana engkau dapat harta? Dia kata minal ibil wal baqar wal ghanam, daripada bisnes lembu, kerbau apa semua ni, kambing apa ni. Nabi kata pakai pakaian yang cantik, pakai pakaian yang sesuai dengan kemampuan, pakai bagi elok, kerana Allah Azza wa Jal suka melihat hambanya menzahirkan nikmatnya itu pada dirinya. Makna Allah suka bila dia bagi nikmat kita pakai, tanda syukur. Jadi Nabi SAW ni dia ajar kita apa? Ajar kita supaya mensyukuri nikmat dengan kita menggunakan nikmat yang diberikan itu. Sebab itu orang yang tidak menggunakan kelebihan nikmat yang dia diberikan oleh Allah tu, dia tak guna, dia boleh termasuk di dalam kufur nikmat. Kufur nikmat ni ialah tidak menggunakan nikmat yang diberikan pada tempat yang sepatutnya. Dia simpan, dia tak guna, kan? Jadi tak salahlah kita nak berkongsi nikmat tu. Cuma persoalan sama ada dia nak riak, dia nak sombong, dia nak tunjuk ke orang, itu persoalan niat. Persoalan niat ni kita tak boleh tahu lah. Mana kita boleh tahu kan? Saya tengok dia ni ustaz, saya tahu dia riak. Macam mana awak boleh tahu dia riak? Saya tengok pun saya tahu. Oh dahsyat lah kan. Masa itu Nabi SAW sebut kepada Usamah bin Zaid, Nabi kata asyaqaqta an qalbah, adakah engkau membelah dadanya melihat apa yang dia niatkan, apa yang dia maksudkan? Engkau tengok ke apa yang dia niatkan itu? Kan, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukum apa yang kita nampak. Zahirnya dia bagus, zahirnya dia salih, kita kata dia salih. Dia tunjuk pakaian dia syukur, alhamdulillah Allah bagi rezeki sikit, dia beli pakaian yang cantik, dia buat masakan yang sedap, kan? Dia berkongsi perkara itu dengan orang lain. Kita hukum yang tu. Wallahu yatawalla as-sarair. Adapun niat-niat di sebalik apa yang dia buat itu, maksud tujuan yang sebenar, hakikat daripada tindak tanduk dia itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hadirin mukminin, apa yang saya nak kongsi ni, bila kita pergi ziarah ataupun kita pergi rumah orang ni, kita tengok benda-benda yang cantik, benda-benda yang elok ni,
kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Apa yang saya nak ceritanya, satu hadis daripada Abu Umamah bin Sahal. Abu Umamah bin Sahal, dia kata, satu hari irtasala abi Sahal bin Hunayf. Dia kata satu hari bapa aku Sahal bin Hunayf mandi. Irtasala, mandi. Bi kharar. Dia kata bapa aku mandi di satu tempat bil kharar. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Dia kata bapa aku pun ni buanglah jubah. Nak mandi buang jubah. Buang jubah. Masa dia buang jubah itu, Amir bin Rabi'ah yanzur, tengok. Sebab kita dalam musim-musim perayaan ni banyak nikmat yang kita tengok kan. Banyak benda-benda yang ta'ajjub. Kan? Benda yang cantik, indah, benda yang menarik, kan? Qal wa kana Sahal rajulan abyad hasan al-jild. Dia kata bapa dia ni Sahal bin Hunayf rajulan abyad, satu orang yang putih, kulit dia putih. Hasanal jild, jild ni kulit, kulit yang cantik, putih, kulit cantik. Orang yang bersih, segak, elok ah. Bila Rabi'ah ni, dia Amir bin Rabi'ah ni, dia tengok Sahal bin Hunayf ni kulit cantik. Kan? Tambah musim-musim esok, sehari dua ni kenduri banyak. Kita pergi tengok orang menikah. Kan? Macam mana tuan-tuan? Kita pergi tengok orang menikah. Segak-segak lah kan pengantin ni. Kita sebelum nak kata segak tu, kita hati-hati lah kan. Pertama, hari kahwin ni memang kita disunatkan untuk pakai cantik lah, hari gembira kan. Cuma banyak orang tanya lah, dia kata ni solek-solek ni macam mana? Iaitu solek sikit-sikit boleh ha? Hari kegembiraan, antara benda yang agama larang apabila seseorang tu kematian suami apa dia? Antara benda yang agama tak benarkan, satu orang isteri yang kematian suami berkabung, dia tak bagi, pertama bersolek, yang kedua tib, dia tak bagi wangi-wangian, dia tak bagi pakai pakaian yang berwarna-warni, dia suruh pakai hitam, pakai pakaian yang murung lah, sedih. Kalau kita faham, kalau suami mati, maksudnya kesedihan lah. Kita dalam keadaan sedih, duka cita, suami meninggal, suami kita mati. Jadi kita tak boleh. Di kalangan sahabat, pada hari mereka cukup iddah 4 bulan 10 hari itu, mereka ambil celak pakai, ambil celak pakai, ambil minyak wangi pakai. Mereka kata apa? Bukanlah kerana kami nak pakai sangat minyak wangi dengan celak ni, tapi nak menunjukkan bahawa telah berakhirnya apa yang Tuhan larang. Maknanya pakai minyak wangi, nak pakai celak ni, abang kata dah selesai lah kan, kesedihan itu sudah berakhir. Agama benar kan? Kan? Macam kita lah, hari tu raya pertama, kita kebanyakannya bukanlah lapar sangat, tapi kita makan sebab nak menggambarkan hari itu ialah hari kegembiraan, hari untuk kita berseronok. Sebab itu kita makan, kerana makan itu sinonim, makan itu dekat dengan keseronokan. Orang makan ni orang seronok, orang happy. Jadi bila kita raya, agama tak benarkan kita puasa, agama suruh kita makan. Nabi makan sebelum keluar pergi salat, nak menunjukkan hari ni tak boleh puasa.
Hari ini diharamkan puasa, kamu kena makan. Kerana makan itu ialah tanda kepada keseronokan, tanda kepada kegembiraan. Orang tak makan kerana sedih. Orang tak makan ketika berduka cita, orang makan ketika seronok. Jadi hari raya ni kita seronok. Baik. Apabila satu orang wanita dia sedih, dia tak boleh pakai minyak wangi, dia tak boleh pakai bersolek, dia tak boleh berhias lah pasal kematian suami. Tapi bila suami dia bila habis iddah, dia boleh pakailah elok-elok balik apa semua. Pasal tu kalau orang tanya hukum wanita pakai pakaian yang indah, cantik, kan? Bagi saya nas agama membenarkan wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wanita memakai pakaian yang berwarna. Wanita memakai pakaian yang berwarna-warna pada zaman Nabi. Maknanya benda tu bukan satu benda yang dilarang, dibenarkan. Soal kita nak pakai pakaian warna apa tu terpulanglah, tapi dibenarkan oleh agama untuk kita berhias. Allah Subhanahu wa taala itu cantik dan dia sukakan kecantikan. Sebab itu bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah orang yang memakai pakaian yang cantik umum? Adakah orang yang memakai pakaian yang cantik itu sombong? Nabi kata tak. Adakah orang yang memakai kasut yang cantik itu sombong? Rumah yang cantik itu sombong? Nabi kata tak. Nabi kata yang dikatakan dengan al-kibru, sombong itu bataral haq wa ghamtun nas, iaitu seseorang yang menolak kebenaran, degil, dan dia memperlekehkan manusia. Itu sombong. Maknanya agama mengiktiraflah tabiat manusia yang suka pakai cantik, suka bersolek, berhias ni agama benarkan. Bila kita pergi ke Nuri, kita akan tengok orang segak-segak cantik-cantik ni, kita subhanallah segak, subhanallah cantik lah, kan? Kita puji Allah Ta'ala, tu kita pujilah dia cantik, kan? Cuma batasan-batasan yang patutlah, janganlah melampau, kan? Apa-apa urusan pun sederhana. Jadi Amir bin Rabi'ah ni bila dia tengok badan Sahal bin Hunayf yang cantik itu, dia kata apa? Dia kata ma ra'aitu kal yaum. Dia tak ada sebut perkataan subhanallah ke Allahu akbar ke alhamdulillah ke, dia tengok Sahal bin Hunayf, ma ra'aitu kal yaum, aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Apa dia? Wala jildal udhra, badan kulit yang lebih cantik dan lebih segak daripada badan Sahal bin Hunayf. Dia tengok ma ra'aitu kal yawm wala jildal udhra. Fuyo bahasa kita cantik, kan? Setengah orang dia pergi gym, badan dia sedap, badan dia, kan, berketul-ketul ni, kan? Kita tengok dia kata dahsyat badan. Apa yang berlaku? Fawu'ika Sahal makanahu fashtadda wa'quhu. Apa yang berlaku bila Amir bin Rabi'ah puji, sebut kata cantik, badan dia elok apa semua tu, apa yang berlaku? Jatuh Sahal bin Hunayf ni selepas pujian yang disebut oleh Amir bin Rabi'ah. Maknanya dia telah terkena ain. Dia telah terkena ain. Kan? Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan boleh jadi juga ain ni. Kita tengok satu orang, dia kata badan ni berisi ni, kan? Badan bertubuh ni. Boleh jadi, kan? Badan ni sedap bertubuh ni, kata-kata kat budak-budak ke kat siapa. Tak mustahil untuk budak tersebut terkena ain. Jadi besar, jadi bertubuh, jadi gemuk. Kan? Lepas tu apa yang berlaku?
فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وقع وأنه غير رائع معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. Apabila dia pergi cerita dekat Nabi apa yang berlaku kepada Sahal ni, dia kata lepas Amir pergi tengok ni, dia jatuh, dia jadi sakit, dia terkena macam satu ni lah kan, satu penyakit. Lalu Nabi SAW pergi. Bila Sahal pun cerita apa yang berlaku kepada Nabi SAW, ala ma yaqtulu ahadukum akhah. Nabi kata, barangkali boleh jadi kamu nak bunuh saudara kamu. Kan? Ala barakta innal ain haqq. Nabi kata sesungguhnya ain, maksudnya kesan daripada pandangan itu yang dikatakan al-ain tu, bila kita tengok satu orang tu kita sebut tanpa kita menyandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jal, al-haq, benar-benar ada kesan, maknanya jadi. Itu yang kita takut tu kan. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi kata tawadda lahu, fatawadda lahu Amir bin Rabi'ah. Nabi kata, Amir, kau pergi ambil wudu. Macam mana kita nak buat tuan? Kita pun tak tahu siapa yang tengok kita ni. Tapi dalam kes ni kita tahulah Amir bin Rabi'ah yang tengok. Macam mana Nabi ruqyah Sahal bin Hunayf? Amir bin Rabi'ah dia pergi wudu. Ambil air wudu itu, apa yang dia buat? Pergi mandikan atau pergi juruh pada Sahal bin Hunayf. Nampak? Faraha Sahal ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bihi ba's. Maka hilanglah ain tadi. Kita tuan-tuan, dalam hal ni saya ingat Amir bin Rabi'ah dia tak ada niat nak buat tak elok pada Sahal bin Hunayf. Cuma dia tengok, dia takjub, dia teruja, dahsyat badan ni, kemah badan ni. Sebab itu bila kita melihat sesuatu nikmat, kita balikkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Nampak? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Nampak? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang melihat al-ain, orang yang melihat dengan pandangan yang ta'ajub, atau dia merasa teruja melihat sesuatu, kita tengok satu benda kita rasa ta'ajub, kita teruja. Kata Ibnul Qayyim, yakhsha, ditakuti, kita bimbang, takut, disebabkan oleh pandangan kita tadi memberikan darar, mudarat kepada perkara yang kita lihat itu. Sama ada orang ke, ataupun mungkin pada kenderaan, tak mustahil, pada rumah ke, dia boleh terkena mudarat, dia boleh terkena kesan yang buruk pada sesuatu yang kita lihat dengan pandangan yang kagum, takjub. Kita tengok, kan, syak kan, hebat kan. Kan, tambahlah musim-musim perayaan ni banyak benda kita, ui cantik, hebat kan. Nampak? Kita tengok kan. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, doakan keberkatan kepada perkara yang kamu lihat menimbulkan ketajuban. So Al-Imam Ibnul Qayyim dia memberikan satu panduan kepada kita nak mengelakkan daripada terkena ain kepada perkara yang kita lihat tadi ni, berdasarkan kepada hadis yang Nabi sebut kepada Sahal bin Hunayf tu, doakan keberkatan kepada perkara yang kita lihat. Barakallahu fika, barakallahu fi.
Kita sebut semoga Allah memberkati anak ini, semoga Allah memberkati rumah ini, semoga Allah memberkati kenderaan ini, semoga Allah memberkati keluarga ini, semoga Allah memberkati pasangan ini. Apabila kita mendoakan keberkatan kepada perkara yang kita lihat itu, dia melindungi daripada al-ain. Ini salah satu daripada adab ataupun perkara yang wajar kita lakukan. Kan? Sebab itu dahulu ada seorang artis yang dia tak nak mendedahkan wajah anak dia untuk ditonton oleh orang ramai. Ini satu tindakan yang bagus, kan? Maknanya dia tak nak anak dia dilihat oleh orang ramai, kan? Sebab manusia ni kita tak tahu, kan? Benda-benda yang mungkin budak tu boleh demam. Dia kata anak saya ni duk elok-elok, tak ada sebab apa, tiba-tiba demam. Demam itu tak mustahil dia datang daripada ain tu. Sebab orang yang mari tengok ni dah, banyak orang mari tengok dia dah, budak ni geram aku elok, tegok, comel. Jarang, kan? Sepatutnya dia kata subhanallah, masya Allah, tabarakallah, kan? Disebut. Macam hari ni tuan-tuan baca suratul Kahfi. Kita hari Jumaat ni disunatkan membaca suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi ada suatu cerita yang menarik di dalam surah itu. Cerita pemilik dua kebun. Dia ada cerita Zulkarnain. Dia ada beberapa cerita, kan? Of course cerita Ashabul Kahfi. Lepas tu dia ada cerita Zulkarnain. Dan dia ada cerita Qarun. Dan dia ada cerita tentang pemilik dua kebun, sahibul jannatain, pemilik dua kebun. Ketika mana dalam suratul Kahfi itu pemilik kebun yang kafir, dia ni kafir, tak beriman, tapi dia kaya. Dia ada kebun yang sangat cantik. Baca dalam suratul Kahfi, kebun dia tu ada sungai, pokok macam-macam. Bila dia masuk dalam kebun dia kata hebatlah kebun dia ni, dia teruja dengan kebun dia. Ni orang-orang yang tanam harum manis. Bila dia masuk dalam kebun dia, kan, siapa-siapa begitu, dia kata pandai hang, bebuh sakan. Jangan. Kan, kita ajar ni anak-anak kita ke orang-orang yang kita main ni, dalam suratul Kahfi dia sebut apa? Saudara dia nasihatkan kepada kawan dia ni supaya sebut apa? Bila kita masuk kebun, tuan-tuan masuk kebun ke, tuan-tuan tengok kebun yang cantik apa semua, tengok kereta ke, tengok rumah ke, tengok kereta lah, tengok apa-apa yang hebat. Apabila kita melihat sesuatu yang hebat, yang dahsyat, hebat dan dahsyat, kita sebut apa? Dalam suratul Kahfi, masya Allah, la quwwata illa billah. Itu dalam suratul Kahfi. Saudara dia kata, apalah hang ni sebut? Dia kata, tengok aku ada kebun yang hebat, dahsyat, aku pandai apa semua. Dia kata, alangkah eloknya kalau engkau sebut masya Allah, la quwwata illa billah. Maka para ulama menjadikan ayat ini sebagai pedoman untuk kita bila kita lihat sesuatu, masya Allah, la quwwata illa billah. Tuan-tuan masuk tengok orang tanam apa-apa cantik, kan, kebun ke, pasal dalam ayat ni dia serta kebun. Masuk tengok apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, tidak ada daya upaya, kita tak mampu untuk melakukan benda itu, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Balik maksudnya, kita balik menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Kita jangan ini bahaya ni, kita ta'ajjub dengan diri kita sendiri. Kita tengok
Orang lain semua tak jadi. Tengok aku. Tak larat nak balut. Tu dia. Ini setengah biar tadi ni. Tak tahu. Jarang. Kan? Masya Allah. Tabarakallah. Kan? Masak nasi sedap. Kan? Masak nasi Arab ke apa ke sedap. Nasi biryani ke apa kan. Jamu ramai rumah makan. Masak ketupat ke apa. Orang puji. Sedap ketupat ni lembut. Dia kata memanglah lembut. Daripada kecil lagi saya duk buat dah. Pejam mata pun boleh buat. Oh, hebat, hebat. Sepatah kita tak dengar kot dia nak sebut. Dia kata Masya Allah la quwwata illa. Tapi dia kata subhanallah. Yang ni Allah nak bagi jadi kan. Kita ni dia mungkin kerana bukan budaya kita. Tu satulah kan. Bukan budaya kita ni bila tak jadikan zikir itu sebagai sebutan di mulut. Walau kita duk baca tapi kita tak apply dalam kehidupan kita. Kan? Bila orang puji masakan kita, dia kata sedap masak nasi. Masya Allah, tabarakallah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kan? Allah nak bagi jadi. Ada aja ketika yang kita masak tak jadi. Ada aja ketika dan keadaan waktu tak sedap, kan? Terlebih garam ke apa ke. Jadi kita balik sandarkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin mukminin, kalau kita tengok balik kepada hadis al-ain tadi, apa yang disebut oleh para ulama, menariknya sedikit kita ambil ulasan yang sempat dalam hadis Ibn Abbas. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ain haqq walau kana syai'un sabaqa al-qadar sabaqathu al-ain wa idza istughsiltum faghsilu." Ain ni, al-ain ni, pandangan mata ni hak. Nabi kata sesuatu yang real, betul-betul boleh jadi. Ini bukan dongeng, ini bukan khayalan, ini betul-betul jadi. Dan Nabi kata jika ada benda yang boleh mendahului takdir, tidak ada perkara lain yang boleh mendahului takdir selain daripada al-ain. Nanti kita ulas. Nabi kata kalau ada yang boleh jadi, benda yang sebelum takdir berlaku, al-ain. Ain tu boleh mendahului takdir. Apa maksud ain boleh mendahului takdir? Takdir kata macam ni, atau ain boleh cross takdir tu? Nanti kita ulas. Nabi kata apabila berlaku kepada kamu ain, maka mandilah. Kita ambil air, macam tadilah kes Sahal bin Hunayf tu, ambil air wuduk. Orang yang kena ain tu, yang tengok kita tu, kita mandikan. Tapi adalah cara-cara ruqyah yang lain, kan? Tapi ada satu kejadian berlaku. Satu orang sahabat dia pergi belajar di Pakistan. Satu orang Pakistan ni dia tengok badan kawan ini gemuk. Dia kata badan hang ni gemuk, besar, pelik ya. Jadi kawan yang dikatakan gemuk ni, dia telah menjadi dengan begitu dahsyatnya gemuk, dan dia telah demam beberapa hari selepas kawan tu kata pada dia. Dan dia kata aku dah kena ain Pakistan ni. Kan? Ini realiti. Kan? Dan satu orang sahabat, dia belajar di Jordan. Dia cerita, dia kata dia kata dia telah terkena ain ataupun doa satu orang pergi kata, saya tak boleh sebut nama dia lah. Dia kata enta akan jadi lebih gemuk pada anak. Dia kata enta ni akan jadi lebih gemuk daripada anak. Apa yang berlaku, sahabat saya ni dah telah balik ke Malaysia ni, dia telah menjadi begitu gemuk, lebih daripada kawan yang dia kata gemuk kali ni.
Dia kata ana telah terkena ain. Tok Syekh ni. Jadi kita sebab itu untuk kita nak elakkan kadang-kadang benda ni berlaku dalam kehidupan kita, lazimi zikrullah. Lazimi zikrullah, kan? Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang disebut oleh Ibn Abbas, pertama kita beriman kepada takdir Allah. Maksudnya apa yang berlaku dalam hidup kita ni adalah ditentukan oleh takdir. Maksudnya Allah telah tentukan benda tu. Al-qada wal qadar. Yang kedua kata An-Nawawi rahimahullah, hadis Ibn Abbas juga mengajar kita bahawa benarnya wujudnya penyakit yang dinamakan dengan ain, dan ia sangat berbahaya, kata Nawawi. Nawawi kata ain ni sangat bahaya. Sebab dia just kita tengok dia boleh kena. Kawan tu boleh jatuh sakit. Macam Sahal bin Hunayf ni, daripada duk elok-elok terus jatuh sakit. Tengok tuan-tuan. Sampai Nabi kata boleh jadi kamu nak bunuh saudara kamu. Nampak? Kata Ibn Hajar. Tadi Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim, kata Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, orang yang ditimpa bahaya kerana sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan, ketika orang memandangnya, asalnya ia juga termasuk di dalam takdir yang Allah telah tentukan. Faham tak? Contohlah saya tengok satu orang, saya kata, ish, dia ni badan ketui-ketui, tentu dia sakit. Sebenarnya sebelum saya kata pun memang telah ditentukan dia akan jatuh sakit. Tapi disebabkan oleh kata-kata saya, pandangan saya tadi kepada dia. Puncanya daripada pandangan saya, perkataan saya tu, dia kena. So hati-hati dengan lisan kita. Itu kalau boleh subhanallah, Allahu akbar tu jangan, kan? Tapi kita macam tu lah, melatah pun mencarut, tersasul pun mencarut, apa benda yang nak terpacul lah, semua hak yang kotor. Pasal dalam kepala ni memang kotor. Bila benda kotor dalam kepala ni, output dia pun, input tu, apa dia yang duk ada dalam kepala tu, yang tu yang duk keluar. Kucing lalu, kucing dia duk makan-makan, kucing lalu. Lepas tu kalau kita subhanallah, kan, Allahu akbar, ni dia dia dak dia duk kan, dia nak dash tu, kan. Pasal tu depa kata telah muncul Dajjal di mana? Di utara. Dajjal telah muncul di utara Malaysia. Hampa pilah di utara, Perlis, Kedah, Penang, banyaklah Dajjal. Sat-sat DJ, sat-sat DJ. Dajjal. Satu lagi mungkin orang-orang utara ni dia belajar hadis. Jadi bila belajar hadis ni, ulama-ulama hadis tu bila dia nak kata satu orang tu pembohong, Dajjal, dia sebut satu nama, Kadzab, dia ni pembohong. Satu lagi dia kata Dajjal, dia ni Dajjal. Dajjal tu maksud dia apa? Dia ni pembohong. Dajjal tu pembohong. Jadi cakap bohong ni Dajjal. Jadi orang kita bila sebut Dajjal, dia panggil tajrih. Dia ni Dajjal, ini Dajjal. Jadi banyak ahlul hadis di utara. Kata Al-Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Dia kata maknanya orang yang ditimpa bahaya kerana sesuatu, Allah Ta'ala telah tentukan takdir pada dia sebelum orang tu tengok, tapi disebabkan oleh pandangan mata kawan tu. Okey? Nampak? Penyakit ain ni disebabkan oleh satu, pandangan hasad. Okey, ain ni dia muncul daripada satu pandangan hasad. Hasad ni apa dia? Hasad ni orang Melayu terjemah dengki. Jadi satu orang dia tengok dengan pandangan dengki, kan? Okey, saya nak tanya tuan-tuan, dengki ni dia mengikut mana? Dengki ni dia mari daripada melihat nikmat yang diberikan pada seseorang yang dia tak ada nikmat tu. Maksudnya orang tu lebih pada dia. Dia tak pernah dengki pada orang yang kurang.
Contoh tuan-tuan tengok tuan-tuan naik kereta, tengok satu orang naik motor. Ish, dia ni, hei, geram aku. Dia naik motor, aku naik kereta. Kita tak jumpa kalau begitu. Kan? Kalau lagu tu kira sakan lah. Kan? Tuan-tuan naik kereta, hujan ni, berhenti dekat traffic light, tengok kawan tu naik motor. Ish, aku tak boleh dia ni. Dengki sungguh. Awak tengok dia naik motor, aku naik kereta. Oh, kalau ada lagu ni tuan-tuan, teruk sangat. Kita akan dengki pada apa dia? Kita akan dengki pada orang yang dapat nikmat lebih. Sebab itu jangan show off sangat. Faham tak? Jangan show off sangat. Ada memang kita jangan duk, tapi tu dia payah, kita nak cakap pun payah. Boleh tunjuk tapi tuan-tuan macam ni lah. Orang pi beraya rumah kita pun hidang lah, buat keluar mai bekas kuih lah. Elok bekas kuih kita tu. Pasal tu saya hidang dalam plastik pinggan polistiren dia, supaya orang tak dengki, bukan tak mau tunjuk, tak mau dengki. Kan? Tiba-tiba dia bawa keluar mai bekas-bekas kuih, dia dengki. Dia dengki orang kita ni. Dia kan. Orang kita pula time raya ni bukan semua, depend orang ni lah. Dia time ni lah dia nak show off. Dia nak tunjuk. Kan? Dia nak bawa keluar segala pinggan dia, teko dia, segala jak dia, segala apa. Kan? Dia nak tunjuk, dia kata yang ni melanin, yang ni akopa, dia nak tunjuk kan. Jadi orang bila tengok nikmat lebih ni dia dengki. Bila kita tunjuk show off sangat nikmat-nikmat kita tu, orang tengok orang dengki. Manusia ni mungkin kita tengok dia hati ni tuan-tuan. Anak Nabi Yaqub. Tengok. Pasal tu sebahagian ulama dia benda ni dia susah tau, dia case by case. Okey. Apabila Yusuf alaihi salam cerita dekat bapak dia, kata apa? Dalam surah Al-Qasas kan? Apabila Yusuf alaihi salam cerita dekat bapak dia, bulan bintang semua sujud dekat dia. Maksudnya dia tu lebih lah daripada adik-adik dia. Pak dia kata apa? Jangan duk cerita Yusuf. Maksudnya jangan duk tunjuk kelebihan hang ni. Sat lagi depa dengki. Kita raya-raya ni tuan-tuan, adik-beradik balik mai, dah tajuk dekat-dekat nak raya ni dah bagi contoh. Balik mai, kita tak payah duk buat perbandingan lah. Ada setengah-setengah mak tu, ni hampir ubah azia hang. Sat lagi abang hang nak alfat nak balik mai parking tu. Oh, tu dia. Jadi kawan ni pun pilah ubah azia dia tu bawah hujan. Pasal nak dia hak nu nak balik mai. Hak nu pun alfat sewa ya. Lah ni ada alfat sewa 2-3 hari boleh balik. Boleh balik kot kampung, parking kot Batu Limau. Alfat ni habis sampai ke Kuala orang cakap. Dia kata menantu pun tu balik alfat. Alfat boleh sewa tuan. Tuan nak sewa boleh cari saya. Tapi kita dia akhirnya dia jadi apa? Macam yang Piramli buat cerita tu lah. Syawal, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah tu. Semua tu nak menunjuk akal-akal penyamun. Kan? Kita tengok cerita tu. Mas'ud Al-Buaya buat hari jadi tu kan. Nak tunjuk semua. Kita masalahnya, kita nak pakai elok tak apa. Kita nak bersyukur tak apalah, kita mampu. Hatta Nabi kata 4 kebahagiaan. Kenderaan yang elok, rumah yang besar, isteri yang salihah, jiran yang baik. Artinya agama benarkan. Tapi jangan kita jadikan benda tu sebagai nak pelekeh orang, nak banding orang itu kan. Nampak? Okey, yang pertama dia sebab dengki. Jadi kita takut orang tengok kita ni dengki. Yang kedua pada tuan-tuan, sikit lagi. Yang kedua, pertama dia tengok dengki, hasad. Pasal tu wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ada surah Al-Falaq cerita pasal dengki ni. Terutama musim raya ni, Allah, dia berdengki tak larang nak habaq kan. Bila mai berkunjung ni dia akan ni duk banding ah. Ni anak ni apa semua anak. Dia banding. Itu satu. Yang kedua, disebabkan oleh kalau pandangan dia tak dengki pun, pandangan ta'ajjub. Pandangan ta'ajjub. Maksudnya dia tengok, dia ta'ajjub.
tanpa dia menyandarkan balik nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa solusi dia? Zikir tadi. Bila tuan-tuan tengok, sebut subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, la quwwata illa billah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sebut. Kemudian baru kita sebut pujian itu, kan? Kata Ibn Hajar, pandangan hasad yang muncul daripada ain tadi boleh memberikan kesan yang buruk dan mudarat kepada orang yang dipandangnya. Dan ain juga, ni kata Ibn Hajar ni, satu dia tengok dengki, satu lagi dia tengok dia tak dengki tau. Dia tak dengki, tetapi dia melihat dengan perasaan takjub terhadap orang yang dia kasih dan cinta, walaupun daripada orang yang saleh, tanpa dia niatkan nak bagi kawan tu. Bahayanya dia tak gaduh dengki, dia tengok ya, dia tak ada niat nak buruk. Dia tengok, dia kata anak cantik lah, comel lah, demam budak tu. Dia kata saya tak ada niat pun nak buat apa. Memang boleh jadi, Ibn Hajar kata boleh jadi, tanpa dengki, tanpa ada rasa niat, tanpa disengajakan, dan pandangan itu pandangan kagum semata-mata. So berhati-hati, berhati-hati. Baik, yang terakhirnya, beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk merubah atau melindungi dan merawat orang yang terkena penyakit ain ni. Yang pertama, kita doa atau ruqyah. Ruqyah seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la ruqyatan illa min ain aw humah. Nabi SAW kata, tidak ada perkara yang lebih memberikan kesembuhan dan keselamatan kecuali jampi untuk penyakit ain dan jampi untuk gigitan binatang berbisa. Jadi yang pertama ruqyah. Ruqyah macam mana? Antaranya baby. Kita boleh apa? Kita boleh ambil baby tu, kita baca u'idzuka au u'idzuki. Itu ruqyah dia. Kalau budak tu lelaki, u'idzuka. Kalau budak tu perempuan, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ain lammah. Ni Nabi baca kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Itu satu. Yang kedua, dimandikan orang yang terkena ain tadi dengan air, seperti mana Sahal bin Hunayf yang dimandikan dengan air wudu Amir bin Rabi'ah. Cuma kita tak tahu nak jurus yang siapa. Pasal kita dulu boh dalam Facebook 30,000 orang tengok, jenuh. Kita nak tahu, kan? Nampak? Boleh. Jadi maksudnya, katalah saya tengok Tok Imam, Tok Imam nampak elok, Tok Imam ni handsome, Tok Imam demam 3 hari. Maka Tok Bilal kena pergi rumah saya, suruh saya wuduk, bawa balik ayat tu, jurus Tok Imam. Jurus Tok Imam. Nampak? Tapi kalau kita tak tahu, kita tanya, Tok Imam, siapa yang tengok ni? Mai nak pergi ambil, suruh kawan tu wuduk. Ustaz kata lagi tak mandi tak lega. Mungkin ada kot kedai petani tu, janda tu, dia tengok saya. Terkantil Tok Imam. Nampak? Okey? Berikutnya, yang ketiga, tadi ruqyah. Yang kedua, ambil air wuduk lebihan daripada orang yang punca tu, mandikan kita. Yang ketiga, iaitu dengan kita lindungi diri kita dengan doa keberkatan pada perkara yang kita tengok dan menyebut zikir-zikir ketika melihat perkara tersebut. Nampak? Seperti mana yang saya baca tadi ni di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Kan? Okey. Jadi ini sahaja perkongsian kita pada malam ini. Saya sebut ni kerana pertama nak menggalakkan diri saya dan seluruh jamaah yang hadir dalam musim perayaan ini, kita melihat banyak benda yang cantik, indah, nikmat, kekaguman, keseronokan. Jangan melalaikan kita dari mengingati pemberi nikmat dan juga
Allah yang mengurniakan benda tersebut. Sebut, ajak anak-anak kita. Alhamdulillah, subhanallah. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Kan? Orang apa-apa tengok orang puji anak kita, subhanallah. Orang tengok kita cantik, alhamdulillah. Supaya keluarga diri kita terlindung daripada al-ain. Mudah-mudahan dalam kegembiraan, di dalam kesyukuran kita meraihkan kemenangan umat Islam, kita dapat mengikuti apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahaja mukadimah kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Dalam hari-hari yang akan datang kita akan sambung balik tajuk-tajuk kuliah-kuliah kita, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang buruk dan lemah itu daripada kekurangan diri saya. Hakikatnya datang daripada Allah Azza wa Jal. Saya sudahi dengan aqulu ma sami'tum, apa yang saya kata dan apa yang tuan-tuan dengar. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya memohon keampunan kepada Allah untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.